Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama saya Syamila binti Saleh, pemegang nombor matrik 282863 daripada Kampus Kuching. Hari ini, kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tugasan kumpulan pengurusan majlis rasmi dalam modul VKMD 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Tugasan ini disediakan untuk Meja Nur Azilah binti Haji Aziz. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Syamila binti Saleh, Doni Ponong, nombor matrik 283017 daripada Kampus Kota Kinabalu, dan Muhammad Ali bin Noi, nombor matrik 282784 juga daripada Kampus Kota Kinabalu. Di masa kini, pelbagai jabatan dan agensi kerajaan amat mementingkan kualiti dalam setiap pengurusan, terutamanya sekali dalam pengurusan majlis rasmi. Ini kerana bukan sahaja boleh memberikan impak positif kepada imej serta identiti tersendiri setiap jabatan dan juga boleh mempromosikan badan kerajaan dan bukan kerajaan. Di sini saya terangkan takrifan atau maksud dalam pengurusan, maksud dalam majlis dan pengurusan majlis rasmi. Dari segi aspek pengurusan, ianya bermaksud menurut Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat adalah satu perihal pekerjaan dalam menguruskan serta mentadbir sesuatu perkara yang dikendalikan oleh jawatan kuasa yang terpilih. Ianya terdiri daripada pengawalan dan pengarahan demi mencapai matlamat dan tujuan. Dari segi aspek majlis pula, ianya adalah satu perhimpunan yang mempunyai satu tujuan dan matlamat dalam pelbagai perkara. Ianya boleh dikategorikan mengikut jenis, saiz situasi serta latar belakang majlis tersebut. Oleh itu, pengurusan majlis rasmi boleh ditakrifkan sebagai satu perjumpaan keramaian atau perhimpunan yang dianjurkan secara rasmi maupun tidak rasmi yang mempunyai tujuan atau matlamat tertentu yang telah dirancang dengan pelibatan serta penyertaan oleh pelbagai pihak dan melibatkan peserta yang ramai. Terdapat beberapa jenis majlis rasmi yang boleh kita ambil ketahui. Di antaranya, yang pertama, majlis penuh istiadat. Majlis penuh istiadat adalah sebahagian besar majlis yang mengutamakan status tetamu terhormat dengan menggunakan protokol yang penuh. Sebagai contoh, antaranya majlis istiadat pertabalan diraja dan juga majlis mengangkat sumpah oleh menteri. Manakala, pada peringkat universiti, majlis penuh istiadat adalah majlis convocation untuk para pelajar. Dalam majlis istiadat ini penuh dengan protokol kawalan keutamaan dari segi pakaian, perarakan, pembawa comar dan lain-lain lagi. Yang kedua, majlis rasmi dan formal. Majlis ini adalah majlis yang melibatkan kerajaan seperti mesyuarat, persidangan, convocation yang diadakan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, kementerian serta jabatan melalui sumber peruntukan daripada kerajaan. Ianya melibatkan pembesar negara, negeri serta seharusnya menepati protokol secara penuh dalam majlis tersebut. Sebagai contoh, majlis sambutan Hari Kebangsaan, Merdeka dan sambutan Hari Keputeraan yang di Persatuan Negeri Sarawak. Untuk yang ketiga, majlis rasmi dan tidak formal. Majlis ini juga dilaksanakan daripada peruntukan kerajaan, tetapi diberikan kelonggaran dari segi protokol. Di antaranya seperti majlis jamuan rasmi anjuran Perdana Menteri atau jamuan teh selepas menyambut Hari Kebangsaan. Pakaian yang bersesuaian dalam majlis ini adalah seperti baju batik berlengan panjang untuk kaum lelaki, baju kurung untuk kaum wanita, dan yang bukan Melayu memakai pakaian tradisional yang bersesuaian. Dan yang terakhir, majlis tidak rasmi dan tidak formal. Majlis tidak rasmi dan tidak formal adalah seperti majlis-majlis biasa anjuran organisasi tertentu sama ada kerajaan atau bukan kerajaan yang tidak melibatkan peruntukan kerajaan tetapi mempunyai aspek protokol.
Protokol yang diikuti hanyalah mengikut protokol organisasi masing-masing sahaja. Sebagai contoh, jamuan tahunan Majlis Daerah serta jamuan tahunan Jabatan Pendidikan Negeri. Majlis rasmi adalah majlis formal yang mengandungi tata cara yang sistematik dan protokol yang ditetapkan mengikut peredaran masa kini. 3 perkara yang utama dalam pengurusan majlis yang seharusnya diambil kira iaitu daripada segi aspek perancangan majlis, pelaksanaan majlis dan penilaian majlis rasmi. Ianya juga merangkumi dari segi perancangan sebelum majlis rasmi ini dilaksanakan, semasa majlis rasmi ini dijalankan dan juga penilaian selepas majlis rasmi diadakan. Dari segi aspek perancangan sebelum majlis rasmi ini akan diadakan, terdapat beberapa tindakan yang diperlukan dengan memberikan pembahagian tugas yang baik dan juga memastikan majlis boleh dilaksanakan mengikut etika dan protokol yang bersesuaian dengan majlis yang akan diadakan. Ianya juga boleh memupuk suasana dan semangat ikatan kerja yang dalam satu pasukan. Proses utama yang harus diketahui adalah apakah majlis rasmi yang akan dijalankan sebelum memulakan tindakan yang seterusnya. 5 perkara utama yang perlu disediakan dan diketahui. Yang pertama, penyediaan kertas kerja dan cadangan. Yang kedua, pemilihan tempat, tarikh dan masa. Yang ketiga, penubuhan jawatankuasa dan agihan tugas. Yang keempat, siapakah tetamu kehormat yang akan menghadiri majlis. Dan yang terakhir, dari segi aspek peruntukan kewangan yang akan diperlukan. Lembaran ini adalah satu contoh untuk penyediaan kertas kerja dan cadangan. Penyediaan kertas kerja dan cadangan adalah hala tuju dalam sesuatu majlis rasmi yang akan diadakan. Ianya harus mengandungi perkara-perkara berikut. Yang pertama, pengenalan nama majlis, tujuan majlis yang akan diadakan, objektif majlis serta latar belakang majlis tersebut. Ianya adalah satu surat permohonan kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan kelulusan serta pertimbangan dengan menekankan tujuan dan objektif majlis yang akan diadakan. Yang kedua, maklumat-maklumat dalam majlis rasmi yang akan diadakan, iaitu dari segi pertama, tarikh, masa dan tempat majlis rasmi tersebut. Yang kedua, pengisian bagaimana proses program yang akan dijalankan dalam satu atau cara. Yang ketiga, berapakah jumlah jemputan dan cadangan tetamu kehormat dalam majlis tersebut. Dan yang terakhir, dalam maklumat majlis rasmi adalah pelantikan jawatankuasa dengan mengikut kesesuaian majlis rasmi yang akan diadakan. Yang ketiga, dalam penyediaan kertas kerja dan cadangan, iaitu kesan serta impak majlis yang akan diadakan kepada mana-mana pihak yang berkenaan. Yang keempat, berapakah anggaran peruntukan dan implikasi kewangan yang diperlukan dalam majlis yang akan diadakan. Dan yang terakhir adalah sesuatu ulasan serta syur untuk pertimbangan dan kelulusan yang berkaitan jika perlu bagi mengukuhkan lagi kertas kerja tersebut. Manakala penyediaan kertas cadangan pula, ianya adalah satu dokumen cadangan perancangan majlis rasmi yang lebih lanjut dan harus disediakan bagi mendapatkan persetujuan serta kelulusan daripada jawatankuasa induk yang tertinggi. Dalam perancangan sebelum majlis rasmi yang akan diadakan, pemilihan tempat, tarikh dan masa majlis rasmi harus ditentukan dengan lebih awal bagi memastikan ianya bersesuaian dengan majlis rasmi yang akan diadakan. Pemilihan tempat seharusnya mempunyai kemudahan asas yang mencukupi serta diketahui umum. Pemilihan tempat juga berkaitan dengan berapakah jumlah bilangan tetamu serta siapakah tetamu yang akan menghadiri majlis, kerana semestinya ia memerlukan penempahan tempat di mana ia akan dijalankan.
Sebagai contoh, Majlis Rasmi Jamuan Teh bersama Perdana Menteri memerlukan tempahan awal tempat tersebut. Pentingnya penentuan tarikh dan masa ini juga kerana ia dapat memastikan kehadiran jemputan mengikut anggaran peruntukan yang telah dipohon dan majlis rasmi boleh dijalankan dengan lebih lancar. Sebelum majlis rasmi diadakan juga, penubuhan jawatan kuasa dan agihan tugas memainkan peranan penting kepada pengurusan dan menjadi penggerak dalam menjalankan tugasan yang diagihkan bersama serta menjadi tulang belakang proses perancangan sesuatu majlis. Jawatan kuasa dalam majlis rasmi terdiri daripada jawatan kuasa tertinggi, jawatan kuasa pelaksana dan jawatan kuasa kerja. Peranan utama jawatankuasa majlis yang dilantik adalah yang pertama menyediakan kertas kerja untuk sesuatu pelaksanaan majlis rasmi yang akan dijalankan seperti yang dibincangkan bersama sebagai contoh dalam mesyuarat perancangan majlis rasmi. Yang kedua, tugasan aktiviti pengumpulan maklumat, data, penerasan laporan dengan menyediakan kertas cadangan. Yang ketiga, jawatan kuasa juga menjadi urus setia dalam sesuatu perbincangan dengan mendapatkan maklum balas dengan menyediakan laporan perbincangan. Selain itu, jawatan kuasa juga akan menjelaskan tugasan serta melaksanakan semua arahan dan keputusan yang telah dirancang dalam sesuatu majlis. Perancangan yang seterusnya dalam sesuatu majlis rasmi yang akan diadakan, senarai tetamu terhormat haruslah diketahui dan kenali terlebih dahulu supaya mudah bagi pihak pengurusan merancang mengikut keutamaan serta mematuhi protokol majlis rasmi tersebut. Sebagai contoh, keutamaan daripada susunan tempat duduk, cara jemputan, cara sambutan ketibaan serta kepulangan tetamu dan lain-lain lagi. Dan akhir sekali dalam proses perancangan sebelum majlis rasmi yang akan diadakan, iaitu daripada segi aspek peruntukan kewangan. Peruntukan kewangan didapati daripada pihak kerajaan yang seharusnya mematuhi syarat-syarat dan peraturan kelulusan hendaklah dibuat dengan lebih terperinci serta mengambil kira langkah yang digariskan ini, iaitu langkah pertama daripada segi tata cara perolehan. Ketua Jawatankuasa tertinggi haruslah memohon kelulusan kadar khas dengan mematuhi peraturan kewangan dan mengikut bajet yang diluluskan sahaja serta boleh dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan seiringan dengan peraturan semasa. Langkah kedua daripada segi perincian kewangan. Perincian kewangan adalah daripada segi penyediaan berapakah anggaran dan impak perbelanjaan yang diperlukan selaras dengan peraturan perkeliling dan arahan terkini. Dan langkah yang terakhir iaitu agihan peruntukan. Setiap ketua jawatankuasa adalah bertanggungjawab mengagihkan dan mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi peruntukan mengikut jadual bajet seperti yang diluluskan sebelum sesuatu perbelanjaan itu diadakan. Salam sejahtera. Saya Doni Pono, ahli dari Kumpulan 5, pelajar kampus Kota Kinabalu, akan menerangkan beberapa perkara penting yang perlu disediakan dalam pengurusan sesuatu majlis rasmi. Dua perkara penting yang saya maksudkan adalah persiapan tempat dan logistik, dan juga pengurusan majlis dan tugasan. Persiapan tempat dan logistik termasuklah menetapkan cadangan tapak dengan membuat lawatan tempat dan lokasi, membuat senarai semak, kemudahan asas dan keperluan penambahbaikan tempat, dan menetapkan pergerakan laluan tetamu kehormat, laluan kecemasan, dan bilik urus setia. Senarai jemputan dan kaedah jemputan pula haruslah mengikut kumpulan jemputan dan mengikut susunan keutamaan. Berikut adalah contoh senarai jemputan dan kaedah jemputan bagi tetamu kehormat mengikut keutamaan dan juga kaedah jemputan yang sesuai. Bagi buku atur cara majlis, buku ini haruslah mengandungi maklumat seperti kata alu-aluan, gambar tetamu kehormat, objektif, atur cara, maklumat terma dan sambutan, pengurusi dan senarai jawatan kuasa, pelan lokasi, dan penghargaan. Untuk kod pakaian, pihak penganjur hendaklah mencatatkan jenis pakaian
pada surat ataupun kad jemputan supaya di jemputan akan memakai pakaian yang ditetapkan dan bersesuaian dengan majlis atau acara yang akan diadakan. Bagi peralatan dan kemudahan lain seperti backdrop, sistem teknikal siar raya, pentas dan pengurusan pentas juga perlu disemak. Dan lantai haruslah disediakan untuk menentukan laluan tetamu kehormat, semua peralatan dan perkakasan penting, simbol dan petunjuk. Kegunaannya adalah untuk memastikan majlis acara berjalan mengikut perancangan dan juga sebagai panduan untuk semua pegawai dan petugas, untuk pegawai atasan, ketua penyelaras, dan juga untuk rujukan dan medium penambah baikan. Untuk susunan tempat duduk pula, haruslah mengikut susunan protokol yang terkini. Jumlah tetamu kehormat dihadkan, bilangan ganjil adalah lebih baik. Pergerakan tetamu perlu diselaraskan dan bersesuaian. Sekiranya sesuatu majlis rasmi yang melibatkan negeri dan pengibaran bendera, maka susunan bendera hendaklah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Susunan bendera adalah mengikut susunan keutamaan negeri dan susunan keutamaan negeri adalah mengikut susunan keutamaan Duli Yang Maha Mulia Raja dan Yang di-Pertuan Agung atau Duli Yang Maha Mulia Raja yang memerintah negeri atau Tuan Yang Terutama negeri. Untuk memastikan kehadiran halayak dalam majlis rasmi, pengisian majlis atau acara adalah penting, termasuk hadiah, logistik dan kemudahan, keadaan semasa majlis acara yang sedang berlangsung, minat dan kegemaran, serta promosi. Pemilihan sajian juga penting dalam memilih pembekal makanan yang mengikut kesesuaian majlis atau acara. Keselamatan dan perubatan juga penting, yang dimana termasuk keselamatan dari aspek manusia, persekitaran, dan peralatan barang-barang. Perubatan pula tertakluk kepada taraf tetamu kehormat serta skala majlis yang akan diadakan. Dalam pengurusan majlis rasmi, liputan media juga penting untuk publicity, pengurusan media, dan juga fotografi. Biasanya terdapat 3 jawatan kuasa pengurusan majlis rasmi yang diadakan, yaitu jawatan kuasa majlis berskala besar, majlis berskala sederhana, dan juga majlis berskala kecil. Format atur cara dalam majlis haruslah mempunyai masa, atur cara yang terperinci, pegawai yang bertanggung jawab atau penyelaras. Bagi hadiah dan cenderamata pula haruslah mengikut kesesuaian majlis dan acara dan tetamu kehormat yang dijemput. Pengacara majlis juga adalah perlu untuk yang bertanggung jawab mengendalikan sesuatu majlis dari permulaan hingga selesai dan memastikan kelancaran majlis bergantung kepada kebolehan dan kemahiran pengacara. Ucapan pula dihadkan kepada 3 orang saja, dimulai dengan ucapan tuan rumah dan diakhiri dengan ucapan tetamu kehormat yang tertinggi. Pembaca doa yang dilantik haruslah mengikut kesesuaian majlis acara yang diadakan. Akhir sekali adalah keperluan raptai. Tujuan raptai adalah untuk memperbaiki kelemahan dan masalah yang ada dan juga untuk menyelaraskan majlis sesuatu acara itu. Raptai biasanya ada 3 jenis, yaitu kelompok, jenis biasa, dan juga raptai penuh. Sekian saja penerangan dari saya. Untuk penerangan selanjutnya saya serahkan kepada rakan saya, Encik Muhammad Ali Noy. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Doni Ponong. Saya Muhammad Ali bin Noy akan meneruskan pembentangan kami dalam topik majlis atau acara rasmi bagi bahagian semasa majlis rasmi. Beberapa perkara yang sangat penting semasa majlis rasmi iaitu jawatan kuasa, sambutan tiba dan balik, pegawai perhubungan awam, penyambut tetamu dan juru acara. Bagi jawatan kuasa, ia memainkan peranan yang penting dalam suatu majlis dalam menghasilkan perancangan yang baik untuk memastikan pengurusan suatu majlis rasmi atau formal berjalan lancar
dengan mengikut tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini semasa majlis, jawatan kuasa haruslah bertindak dengan cepat dalam membuat keputusan dengan menggunakan rancangan alternatif dahulu sekiranya sesuai. Jawatan kuasa juga boleh membuat keputusan baru untuk mengurangkan kecacatan sebuah majlis atau acara jika ia diteruskan. Seterusnya, terdapat beberapa cara sambutan yang sesuai bagi sambutan tiba dan balik bagi sebuah majlis rasmi. Antaranya ialah membuka pintu kereta tetamu kehormat atau VIP, sambutan di pintu masuk serta memperkenalkan diri oleh tuan rumah dan pegawai-pegawai kanan. Tuan rumah juga haruslah mengiringi tetamu kehormat ke dalam bilik menunggu dan perjalanan masuk ke dalam dewan. Seterusnya, menyampaikan buku atau cara apabila tetamu kehormat sudah berada di tempat duduknya. Tempat kenderaan rasmi tetamu kehormat dan jemputan khas haruslah disediakan. Pastikan tetamu kehormat meninggalkan majlis dan diikuti jemputan khas mengikut giliran ke kanan. Akhir sekali adalah susunan kereta tetamu kehormat apabila majlis atau acara berakhir haruslah dalam keadaan teratur. Pegawai perhubungan awam juga dibentuk untuk membantu pihak pengurusan dan pentadbiran dalam hal-hal berkaitan perhubungan dan protokol. Antara peranan pegawai perhubungan awam adalah sebagai pengatur cara, penghubungan, penulis dan penyuntingan informasi, majlis istimewa, perucapan awam dan menyelaras majlis, menyediakan kenyataan rasmi bagi pihak pengurusan majlis serta menguruskan penginapan dan pengangkutan kepada pegawai-pegawai jemputan. Penyambut tetamu bertindak sebagai orang yang menyambut tetamu bagi memastikan tetamu dalam suatu majlis itu dapat diuruskan dengan baik dan lancar, tanpa menimbulkan rasa tidak puas hati daripada tetamu yang dijemput. Antara peranan yang penyambut tetamu ialah menyambut ketibaan tetamu di pintu masuk utama, mengiringi tetamu serta menunjukkan tempat duduk tetamu. Selain itu, menyambut tetamu juga mengedar buku program, membantu tetamu dalam pelbagai perkara semasa majlis berlangsung sehinggalah selesai dan tetamu diiringi pulang. Penyambut tetamu haruslah mengambil tahu perkara-perkara asas seperti atur acara majlis, menu, arah pintu masuk dan pintu keluar, tempat khas bagi doktor untuk mengambil rawatan, tandas, tempat jamuan dan lain-lain. Juru acara memainkan peranan yang sangat penting bagi sebuah majlis, iaitu dari mula sehinggalah majlis itu tamat. Kelancaran dan kejayaan sebuah majlis bergantung kepada kebolehan dan kemahiran seorang juru acara majlis. Antara tugas utama seorang juru acara ialah membuat pengumuman kepada tetamu, mengawal majlis dan memberi panduan kepada tetamu atau kepada yang ambil bahagian. Seterusnya adalah selepas majlis rasmi, ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Ia termasuk penilaian majlis, postmortem, surat dan penghargaan dan laporan majlis. Bagi penilaian majlis, penilaian hendaklah dibuat berpandukan aspek pengurusan majlis atau penilaian penceramah. Cara penilaian boleh dibuat dengan melalui borang soal selidik, temu bual atau kumpulan sasaran yang berkait rapat dengan objektif sesuatu majlis. Setelah penilaian dibuat, haruslah dibentangkan semasa mesyuarat postmortem jawatan kuasa bagi mengenal pasti kelemahan sepanjang penganjuran majlis dijalankan. Ia bertujuan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi mutu penganjuran majlis yang seumpamanya pada hari yang akan datang. Bagi postmortem pula, ia diadakan selepas selesai suatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan serta kelancaran majlis. Postmortem bukanlah platform atau kaedah untuk mencari punca kelemahan individu tertentu, tetapi adalah bertujuan untuk proses penambahbaikan bagi majlis yang akan datang. Dengan adanya postmortem dapat mengenal pasti punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi penambahbaikan majlis yang akan datang. Seterusnya, surat dan penghargaan akan dihantar sebagai tanda terima kasih kepada AJK yang terlibat dan tetamu yang memberikan sumbangan. Akhir sekali adalah laporan majlis. Laporan majlis adalah termasuk laporan pembelanjaan dan pendapatan, menyediakan anggaran pembelanjaan secara terperinci dan menyertakan agihan peruntukan kewangan kepada jawatan kuasa pelaksanaan. Kesimpulannya,
majlis atau acara rasmi mempunyai tata cara tertentu dan protokol yang perlu diikuti. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.